Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kami Mixtape 4 ingin menceritakan satu cerita rakyat yang bertajuk Bayan Lepas. Cerita ni berlaku di utara tanah air negara kita, iaitu di negeri Pulau Pinang. Bayan Lepas merupakan satu tempat dan juga bandar kedua terbesar di Pulau Pinang. Dan kalau nak tahu, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang terletak di kawasan ini. Tapi pernah tak kamu semua terfikir kenapa mesti nama dia Bayan Lepas? Uniknya nama Bayan Lepas. Dari mana nama Bayan Lepas ni didapati? Bila dikaji, rupanya terdapat satu sejarah mengapa tempat itu dinamakan Bayan Lepas. Ceritanya bermula begini. Pada satu masa dahulu, terdapat seorang petani dan isterinya yang mengerjakan sebidang sawah untuk menanam padi sebagai sumber pendapatan dan bekalan makanan mereka. Tetapi malangnya, sian mereka. Setiap kali padi mereka masak, padi mereka mesti akan dikerjakan oleh burung-burung sehingga habis semua. Tiada sedikit pun yang tinggal. Perkara ni berlaku sepanjang musim. Bukan satu musim sahaja, setiap tahun akan berlaku perkara yang sama. Okey, bila perkara ni berlanjutan, setiap kali diorang tanam, diorang akan rugi. Setiap kali diorang tanam, diorang akan rugi. Diorang telah mengambil keputusan untuk bekerja saja untuk menampung kos sara hidup mereka. Mereka pun pergilah ke rumah seorang orang kaya ni yang berada di kampung mereka untuk meminta sebarang pekerjaan yang ditawarkan oleh orang kaya ni. Mereka berkata, "Wahai orang kaya, berilah kami sebarang pekerjaan. Kami akan melakukan kerja itu sebaik mungkin," kata petani kepada orang kaya tadi. Setelah berfikir sejenak, orang kaya tu pun bersetuju. Dia berkata, "Kamu berdua bolehlah bekerja di sini. Mula hari ini," dia cakap. Maka bekerjalah petani suami isteri ni tadi di rumah orang kaya. Orang kaya tu sangat kedekut. Upah yang dia bagi tak berpadanan langsung dengan kerja yang dia suruh petani suami isteri ni tadi buat. Kerjanya sangat berat tapi upahnya sangat sedikit. Yang kita tahu, orang kaya ni dah bela beratus-ratus tau burung bayan ni. So dia simpan dalam satu cage yang besar. So one day tu isteri petani ni nak bagi makan macam biasalah dekat burung-burung bayan ni. So bila dia nak bagi tu, dia tengoklah burung-burung bayan ni macam kesian. Inilah sedih, hilang selera makan. Inilah tak happy lah sebab burung-burung tu terkurung je dalam sangkar, tak boleh terbang sana sini. So isteri petani pun cakap lah macam ni, mesti burung-burung ni nak terbang bebas kan. And then satu petang tu isteri petani ni dia macam tergerak hati tau, nak lepaskan burung-burung ni sebab kesian sangat kan. So apa dia buat, dia buka sangkar burung bayan ni. So dia buka, habislah terbang semua burung-burung yang ada dekat dalam sangkar tu. And then nak dijadikan cerita, ada salah seorang pekerja nampak burung-burung ni terbang. So dia pun jerit. Dia jerit lah, "Burung bayan lepas, burung bayan lepas." Dia jerit macam tu. Sampailah orang kaya ni terdengar. Dia tengok burung-burung ni semua dah terlepas. Dia buat apalah, dia tak boleh nak selamatkan, dia tak boleh nak kejar burung-burung tu sebab dah terbang kan. Tak boleh nak buat apa lah. And then isteri petani dengan suami petani tu dua-dua immediately kena pecat. Orang kaya tu dah pecat diorang lah sebab lepaskan burung-burung bayan diorang kan. And then isteri dan suami petani ni balik ke kampung halaman diorang. And then apa diorang buat, diorang start lah bercucuk tanam padi balik. And hasil tanaman padi diorang pun okey, naik. Tapi yang ajaibnya dekat sini, tanaman padi diorang langsung tak kena kacau dengan any burung pun. Kiranya cantik lah tanaman diorang, tak ada kena ganggu, tak ada kena apa. And then diorang ambil hasil dapatan tu, diorang jual and jadilah kaya raya. Lama selepas itu, sepasang suami isteri yang miskin datang ke rumah mereka dan berkata, "Tolonglah kami, berikan kami sedikit beras kerana sawah kami habis dimakan burung-burung pada setiap musim," kata si miskin. Petani suami isteri itu pun dengan penuh rasa belas ihsan memberi 2-3 guni beras kepada si pasangan miskin tersebut. Lalu si miskin itu pun berkata, "Terima kasihlah wahai orang kaya kerana memberikan kami sedikit beras." Setelah diamati oleh si miskin, tiba-tiba
Pasangan si miskin menyedari bahawa dia mengenali kedua-dua petani itu yang dahulunya adalah pekerja mereka. Lalu si miskin bertanya, "Adakah kamu berdua yang pernah bekerja dengan aku dahulu?" Kata si petani, "Ya, kami pernah bekerja di rumah tuan dahulu. Disebabkan oleh isteri saya melepaskan burung-burung bayan di rumah tuan dahulu, sekarang padi kami tidak lagi dimakan oleh burung-burung tersebut." Akibat daripada sifatnya yang tidak bertimbang rasa terhadap si petani dan mengurung burung bayan dahulu, kini hidupnya jatuh miskin kerana sawah padi miliknya telah habis dimakan oleh burung-burung bayan tersebut. Begitulah kisah bagaimana bayan lepas mendapat namanya di Pulau Pinang. Oleh itu, moral pada cerita ini adalah janganlah kita sesekali berlaku zalim terhadap binatang kerana ianya akan membinasakan diri kita sendiri seperti si miskin tadi. Dan kita juga perlulah sentiasa bersikap rendah diri dan murah hati untuk membantu orang yang dalam kesusahan kerana bantu-membantu adalah amalan yang mulia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.